Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar Radio Hakim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kita dapat bersama-sama lagi dalam program Tadabbur dalam siaran Radio Hakim ini, dan insya-Allah bersama saya Dr. Mahmud bin Ahmad. Untuk kali ini kita akan membincangkan tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim berkait dengan golongan yang disebut Al-Munafiqin ataupun orang-orang munafik. Dalam siaran yang lalu saya membincangkan tentang ahli kitab, dan insyaAllah saya akan cuba membincangkan tentang golongan munafik ini dalam dua siri, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang pendengar, Al-Quranul Karim telah menjelaskan tentang kedudukan golongan munafik dengan perincian sifat-sifat mereka. Sebab itu bagi kita orang yang beriman dengan ajaran Islam, beriman dengan Allah, beriman dengan ketentuan Al-Quranul Karim, kita seharusnya sering melihat kepada apakah yang diajar dalam Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran ni dia cerita tentang banyak puak, banyak kumpulan, banyak aliran. Cumanya tidak spesifik dari sudut siapa itu Kristian. Kalau kita kaji, dia banyak pecahannya. Kalau Islam hari ini pun ada orang dakwa dengan Islam dengan berbagai fahaman, aliran, kepartian dan sebagainya. Al-Quranul Karim bijaknya bagaimana Allah SWT hebatnya, agungnya menceritakan secara umum, sehingga kan daripada umum kefahaman golongan-golongan disebut dalam Al-Quranul Karim ini, kita dapat kenal pasti siapakah golongan-golongan hari ini yang termasuk dalam kumpulan-kumpulan disebut oleh Allah SWT Al-Quranul Karim. Sama ada kumpulan ini dia termasuk dalam golongan mukmin atau golongan munafik, wa'iyazbillah, atau golongan kafir, golongan ahli kitab, golongan musyrik. Jadi kita boleh kenal pasti. Kita tak jumpa perkataan Hindu, kita tidak jumpa perkataan Sikh, kita tidak jumpa perkataan Buddha. Sedangkan agama-agama ni besar dari sudut pengikutnya, dari sudut bilangannya dan kemasyhurannya. Orang semua kenal. Bila sebut Buddha orang kenal, orang sebut Sikh orang kenal, tapi tak sebut dalam Quran. Dan Al-Quran telah sebenarnya menceritakan tentang mereka. Golongan-golongan ini telah diceritakan oleh Allah SWT dengan istilah yang umum. Begitulah saya sering sebut, seandainya muncul setelah beberapa tahun atau puluh tahun, ada satu aliran atau satu agama yang kita tak pernah dengar, tiba-tiba dia jadi popular. Dulu mungkin 100 tahun dulu tak ada Qadiani, tapi tiba-tiba muncul Qadiani. Jadi Qadiani tak sebut dalam Quran, tetapi kriteria yang Quran sebut sebagai golongan yang sesat, yang keluar daripada Islam itu, maka dengan mudahnya kita boleh melihat seandainya aliran ini ataupun pemikiran ataupun kefahaman ini wujud, kena dengan sifat yang keluar daripada Islam disebutkan oleh Allah SWT atau hadis Nabi SAW, maka letaklah istilah namanya Qadiani ke, Ahmadiyah ke, Muhammadiyah ke, apa sajalah istilah yang dia nak gunakan diri dia, sedangkan pembawakan ajaran kefahaman itu sesat dan terkeluar daripada Islam, maka kita boleh tahu bahawa ini adalah kumpulan yang keluar. Begitu juga dengan Syiah. Syiah tak sebut dalam Quran. Maksudnya spesifik dari sudut kumpulan Syiah yang ada, ya, yang kita lihat hari ini. Tetapi bila Quran mengkriteriakan ciri-ciri yang terkeluar dari Islam, golongan mukmin, maka di situ kita boleh kenal. Kita kenal sama ada ini, fahaman ini, pemikiran ini atau agama ini diterima oleh Allah SWT yang mengikut landasan Islam ataupun tidak. Pada kali ini kita membahaskan tentang kelompok ataupun orang-orang yang dipanggil munafik. Munafik ni tuan-tuan, sidang pendengar dan perempuan yang mati Allah SWT sekalian, kita harus menjauhi ataupun kita harus cuba mengelak daripada tergolong
di kalangan orang yang Allah SWT sebut sebagai golongan munafik. Wa'iyyazubillah. Al-Quranul Karim, dia buat dalam kelompok Islam ni, rupanya ada golongan yang dipanggil munafik. Sebab tu kita yang telah belajar sistem agama daripada sejak kecil dan majoriti umat Islam, dia tahu bahawa bila baca sirah ataupun kita baca tentang golongan munafik ini, kita tahu munafik ni pastinya yang mengaku Islam. Ya, munafik ni pasti Islam. Dia takkan munafik tu kita tahu orang munafik ni orang Hindu, tak. Tak mungkin begitu kan? Kalau kita kata orang munafik ni orang Kristian, tak mungkin begitu. Yang disebut dan difahami oleh seluruh umat Islam di dunia, bila sebut munafik ni, mereka ni yang agak sedih bila kita tengok mereka ni menunaikan solat. Mereka ni gara-gara menunaikan haji. Kita pun nak masuk minggu haji, bulan haji. Memang mereka ni mengamalkan syariat-syariat Islam. Tetapi kriteria yang telah mereka letak dalam keimanan ataupun keyakinan hidup ataupun cara mereka berpegang kepada suatu pegangan itu menyebabkan mereka digolongkan oleh Allah SWT sebagai golongan munafik. Ya. Dan bahaya munafik ini, tuan-tuan sidang pendengar yang mati Allah SWT sekalian, kalaulah golongan disebut sebagai munafik ini, dia tidak ada implikasi yang besar terhadap hidup kita. Contoh kalau kita kata, kalau jadi munafik pun tetap masuk syurga, maka ini agak bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Allah SWT. Kerana golongan munafik ni yang mengaku Islam ini, kata Allah SWT, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, saya akan petik semua ayat-ayat Quran, hampirlah tidak semua, maknanya yang merujuk kepada golongan al-munafiqin ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada pen, ada kertas, saya cadangkan untuk catat ayat-ayat yang saya bakal sebutkan, supaya tuan-tuan dan puan-puan selepas ini boleh terus mengkaji, mengikut landasan tafsir, tafsir Al-Quran, untuk melihat perincian perbahasan disebutkan oleh para ulama kita berkenaan dengan orang-orang disebut sebagai munafikin ini. Pertama, apabila kita terbaca daripada surah An-Nisa ayat 145. Surah An-Nisa ayat 145. Tadabbur kali ini kita merujuk kepada ayat-ayat Quran. Ya? Kita tidak ambil hadis Nabi yang Nabi sebut tentang sifat-sifat orang munafik. Kita ambil yang Quran dulu. Dalam surah An-Nisa ayat 145 ini, Allah SWT menyebut, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terbawah sekali daripada lapisan-lapisan dalam neraka. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Wa'iyyazubillah. Orang munafik ni tuan-tuan, puan-puan, mereka akan ditempatkan di dalam neraka. Malah bukan saja di dalam neraka, dia duduk di bawah lapisan api neraka. Ini kedudukan yang bakal Allah SWT sebut. Ya Allah ketempatkan golongan munafik. Sebab itu bila kita jumpa ayat begini, kita sebimbang. Tak nak. Aku tak nak jadi golongan munafik. Dan insya-Allah kita akan bahas apakah sifat-sifat golongan munafik. Ya? Kita rasa kita semayang, kita puasa dan kita melakukan perbuatan-perbuatan perintah Allah. Tetapi rupanya, kalaulah ada secebis sifat-sifat munafik itu ada dalam diri kita, wa'iyyazubillah, maka tempatnya dalam neraka, malah dia duduk di bawah lapisan neraka. Paling bawah. Kemudian Allah SWT menyebut lagi dalam surah Taubah. Firman Allah SWT dalam surah Taubah ayat 68. Wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum azabun muqim. Apa kata Allah? Allah menjanjikan bagi orang-orang munafik. Allah spesifik pula. Munafik ini lelaki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu menjadi balasan mereka. Dan Allah melaknatkan mereka. Dan bagi mereka azab seksa yang kekal. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, bayangkan. Kalaulah kita terperangkap menjadi sebahagian daripada kumpulan ini. Wa'iyyazubillah. Maka tempat kita disamakan oleh Allah SWT dalam surah ini. Dalam ayat ini. Dengan orang-orang kafir. Tempatnya neraka. Dan sifatnya duduk dalam neraka itu kekal. Khalidina fiha. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok ayat Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 47. Ya,
Suratul Hajj ayat 47. Apa kata Allah? Wa yasta'jilunaka bil azab walan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Allah SWT menyebut bila kita nak bandingkan hidup di dunia dengan akhirat. Allah SWT mengatakan apa? Dan mereka meminta izin kepadamu, wahai Muhammad, kalaulah Muhammad ini, waktu itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir ini mendakwa Muhammad ni betul, mereka kata, segerakanlah azab Allah. Padahal Allah tidak sekali-kali memungkiri janjinya. Dan katakanlah kepada mereka, sesungguhnya suatu hari dari hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun dari yang kamu hitung. Maka di sini, bandingan satu hari di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala seperti 1000 tahun di dunia. Bayangkan, mana ada orang hidup sampai 1000 tahun. Orang yang hidup 100 tahun pun kena pakai pampers, tuan-tuan. Ya, kena pakai pampers. Nak pergi jalan shopping komplek ni, cucu kata, Atuk dah pakai pampers ke belum? Kalau belum pakai pampers. Siapa yang nak hidup 100 tahun? Kalau dah kena begitu keadaannya. Dalam surah Sajadah Allah SWT mengulangi ayat yang kelima, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Allah mengatur urusan langit dan bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Di sini, tuan-tuan sidang pendengar mata Allah SWT, bandingan satu hari di akhirat, baik syurga ataupun neraka, wa'izazubillah, ialah 1000 tahun di dunia. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan kita ke dalam api neraka satu hari, kita diseksa 1000 tahun, bukan 100 tahun. Tuan-tuan tanya orang-orang banduan yang duduk dalam penjara 4 tahun, itu pun dapat makan free, dapat baju free. Duduk penjara 4 tahun, 5 tahun pun rasa terseksa. Ya, tak tahulah kalau yang masih tak rasa perit-perit tu, itu capek lah. Itu memang tak dapat dia nak nolong. Tapi kalau yang rasa keinsafan, Allah, setahun duduk penjara. Bayangkan tuan-tuan, di dunia duduk setahun penjara. Allah, punyalah seksa. Ya, itu pun makan free. Tak kena seksa, tak kena azab. Ya, di neraka Allah satu hari. Bukan setahun, satu hari. Kalau diazab, seolah-olah diazab daripada mula hari pertama sehinggalah 1000 tahun. Maka sebab itu, bila Allah SWT menggambarkan orang ni akan masuk neraka, maka kita kena terus rasa bimbang dan gerun. Kerana jangan ada cita-cita, jangan ada terperangkap dengan rasa, Allah, kalau masuk neraka setahun, 2 tahun, tak apa. Kalau setahun tu 1000, kalau kena duduk neraka 2 tahun, 2000 tahun. Ya? 2000 tahun itu merupakan suatu tempoh yang tak mungkin kita bayangkan. Ya, tak mungkin kita bayangkan duduk macam mana hidup 1000 tahun atau 2000 tahun. Tuan-tuan, sidang pendengar perempuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya menyeru, sebelum kita memperbahaskan sikap dan ciri-ciri sifat-sifat orang munafik ini, tuan-tuan, saya menyeru agar kita berhati-hati dan kita rujuk kepada Al-Quranul Karim supaya jangan kita terperangkap menjadi sebahagian daripada kumpulan ini. Ya, menjadi ataupun kita terperangkap menjadi golongan yang munafik. Wa'ayazubillah. Untuk menjauhkan diri daripada menjadi golongan munafik. Sebenarnya kenapa disebut orang ini sebagai orang munafik? Antara punca utama selain daripada faktor sifat-sifat dan ciri-ciri munafik, antaranya apabila Allah SWT menciptakan kita di bumi ini, Allah SWT memerintahkan kita untuk memikul amanah. Amanah ni besar. Ya, seperti mana kita rasa beratnya kita memikul amanah dalam kerja, dalam tempat kerja kita, dalam tanggungjawab, dalam perniagaan kita. Maka Allah SWT mencipta kita di dunia ini bukan saja-sajalah. Mesti ada tujuan dan matlamat dia. Maka tujuan dan matlamat ini kita yakin bahawa tidak lain dan tidak bukan ialah untuk kita menghidupkan Al-Quranul Karim, kita menghidupkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Maka ini merupakan satu tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita menghidupkan amanah
yang Allah SWT menurunkannya kepada kita melalui Al-Quranul Karim, dan kita ikut contohi cara menghidupkan sunnah ini, menghidupkan Al-Quran ini dengan sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 72 hingga 73? Surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya, bimbang tidak dapat menyempurnakannya, kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu, manusia dengan persediaan yang ada padanya, sanggup memikul amanah ini. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Bila manusia secara automatiknya diberikan amanah ini, maka kita apabila tidak melakukan amanah, tidak melaksanakan amanah, maka kita digelar sebagai orang yang zalim terhadap amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita melakukan kezaliman ini, Allah Subhanahu Wa Taala sambung dalam ayat yang kita bacakan tadi, dengan kesanggupan manusia memikul amanah itu, akibatnya Allah menyeksa orang-orang lelaki yang munafik serta orang-orang perempuan yang munafik, dan orang-orang musyrik serta orang-orang perempuan yang musyrik, lelaki musyrik dan perempuan musyrik. Dan juga Allah akan menerima taubat orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman. Dan sememangnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ini, tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar, menunjukkan kepada kita, satu, orang munafik, Allah SWT kategorikan khusus lelaki dan perempuan. Orang musyrik, Allah kategorikan khusus lelaki dan perempuan. Dan orang mukmin, lelaki dan perempuan. Menunjukkan bahawa kita harus mempunyai rasa amanah terhadap diri kita sebagai gender Muslim, sama ada kita lelaki ataupun perempuan. Jadi kita tak kata, oh ini amanah hanya untuk orang lelaki, ini perkara yang hanya orang perempuan kena buat. Sebab ada ayat-ayat Quran yang kadang-kala kita jumpa, dia menunjukkan perintah kepada lelaki. Ya, kadang-kala setengah orang mentafsirkan ini tidak diamanahkan kepada perempuan. Kita tidak bahas dalam ayat ini. Kita bahas Allah SWT menyebut khusus, maknanya lelaki dan perempuan, baik musyrikin, baik munafik dan orang mukmin. Menunjukkan bahawa lelaki dan perempuan sama sahaja dalam menunaikan tanggungjawab kepada Allah SWT. Jangan nanti bila dia dah berkahwin, dia kata, amanah agama ini pada suami saya saja, saya tidak ada amanah ini. Atau seorang ibu, dia kata amanah ini hanya kepada si bapa saja, kerana dia seorang perempuan. Atau seorang lelaki, dia kata, saya ada bapa, sebab bapa saya lah yang menanggung amanah. Tidak. Dia merangkumi lelaki dan perempuan. Ayat ini pula, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedudukan munafik dan musyrik bersama-sama. Ya? Munafik dan musyrik duduk sama-sama. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Ini yang kita takut, ya perempuan, ya. Kalaulah neraka Allah itu disediakan untuk orang kafir, rupa-rupanya neraka Allah itu juga akan dihuni oleh golongan yang dulunya di dunia yang mengatakan mereka beriman kepada Allah, tetapi mereka tergolong di kalangan orang munafik dan mereka duduk diseksa oleh Allah SWT dalam api neraka bersama orang musyrik dan orang-orang kafir. Sebab itu, bila kita melihat ayat-ayat seperti ini, kita harus merasakan bahawa kita tidak mahu tergolong di kalangan orang-orang munafik. Hakikatnya, boleh saya katakan orang munafik ini daripada apa yang kita jumpa dalam Al-Quranul Karim. Orang munafik ini dia sama saja bersifat seperti orang-orang kafir. Wa'iyazbillah. Ciri-ciri bukan maknanya dia tak semayang semata-mata, tapi ciri-cirinya boleh dikatakan seperti mana ciri-ciri orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam Surah Al-Baqarah ayat 6 hingga ayat 10. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang kafir dan orang munafik ini sejajar, sealiran, sepemikiran. Apa kata Allah? Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 10.
Mula-mula Allah cerita begini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'azabun azim. Ini orang munafik. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka jika kamu beri peringatan atau kamu tidak beri peringatan. Mereka tidak juga akan beriman. Ini tergolong di kalangan kafir yang kental. Kafir yang dia ego, tidak mau menerima kebenaran, hakikat, kebaikan dan kemuliaan Islam. Ya, sedangkan dia tengok tidak ada dunia umat Islam hari ini melainkan Islamlah yang memberikan keharmonian kepada mereka. Ya, kebebasan kepada mereka. Tapi ada sebahagian orang-orang kafir ini yang mereka tetap tidak mau menerima hakikat bahawa Islam itu lebih baik daripada agama-agama yang mereka anuti. Ya, kalaulah mereka kadang-kadang orang kafir ni kan, dia hentam Islam. Oh, dia kata Islam ni beginilah, Islam ini terorisnya, Islam ini anti perempuannya, Islam ini membenarkan perkara yang tidak masuk, tidak diterima oleh hak-hak kemanusiaan dan sebagainya. Baiklah, kalaulah bukan Islamlah jalannya, bukan Islamlah agama, walaupun tuduhan-tuduhan yang kita boleh mampu jawab, kita tanya balik pada mereka. Kalau bukan Islam, apakah arti agama yang mereka rasa sesuai untuk menjamin keharmonian hidup di atas dunia? Apakah agama lain mampu memberikan cara hidup yang komplit, cara hidup yang komprehensif, yang menjawab semua persoalan hidup? Kalaulah bukan Islam. Kelemahan mereka untuk memahami intipati Islam adalah kerana kejahilan dan tidak kemampuan mereka untuk memahami beberapa konsep yang terdapat dalam Islam. Ya, kenapa Islam bagi kahwin 4 orang, tengok agama lain tak ada. Jadi persoalan-persoalan yang kadang-kadang kita tahu, kita tak boleh jawab. Tapi oleh kerana dia tu namanya kafir, namanya tidak hakikat sebenar di sebalik perintah Allah SWT. Kita fokuskan kepada golongan kafir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambung. Selepas Allah letakkan kedudukan orang kafir ini, Allah telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup bagi mereka seksa yang amat berat. Allah kata mereka ni kena seksa. Kemudian Allah sambung, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Kita tengok azab ayat akhir ni sama dengan Allah sebut azab pada orang kafir. Tapi Allah kata tadi mula-mula orang kafir. Kemudian Allah sambung pula, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman. Ini yang kita bimbang. Kita rasa kita kata beriman orang munafik ni, sebenarnya kata Allah tak. Orang munafik ni bukan orang beriman kepada Allah. Sebab tu akhirnya Allah kata apa? Allah kata mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri sedang mereka tak sedar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, bagi mereka seksa yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Azab yang Allah sebut pada mereka ini, dah 3 ayat 8, 9, 10. Ayat 8 dan 10 dalam surah Al-Baqarah. Azab yang Allah kata ini sama dengan azab dan ayat dalam surah yang sama, ayat 6 dan 10. Sebelum itu, sama-sama kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, wa'iyyazubillah. Dan ini adalah dua puak yang kafir dan orang munafik ini seolah-olah macam bantu-membantu, bergandengan, sealiran yang saya sebut tadi, yang mereka ini seolah-olah bersama dalam menentang Allah dan Rasulnya. Sebab itu kita akan jumpa lagi beberapa ayat-ayat yang seterusnya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan ciri-ciri orang-orang munafik. Dan ciri-ciri inilah yang daripada peringkat awal, dari peringkat permulaan kita mendidik anak-anak kita, mendidik ahli keluarga kita, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala berpesan mengingatkan kita, qu anfusakum wa ahlikum narah. Kita tolonglah tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah jaga ahli keluarga kita, jagalah orang yang kita sayangi ini daripada api neraka. Macam mana kita nak jaga mereka daripada api neraka?
biasanya kita bimbang, kita jaga mereka takut tak dapat kerja bila dewasa. Kita jaga, kita buatlah segala kerja dan usaha untuk menjamin supaya mereka ada rumah bila besar nanti. Mereka ada karier bila besar nanti. Mereka ada jaminan materialis di dunia ini. Yang kita jamin itu belum pasti terjamin. Kadang-kala kerana kita sibuk menjamin keduniaan bagi mereka, kita lupa nak menjaga jaminan yang boleh menyelamatkan mereka untuk hidup lebih lama dan lebih kekal di akhirat kelak. Kita lupa bagaimana kita boleh memberikan jaminan kepada mereka supaya mereka lebih selamat di akhirat berbanding dengan di dunia ini. Sebab itu para pendengar yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada siri yang akan datang kita akan bincang ciri-ciri orang-orang yang disebut sebagai munafik. Justru sebelum kita akhiri perbincangan kita tentang golongan munafik, saya menyeru sekali lagi supaya mungkin dalam siri tadabbur ini kita tidak dapat menyelami keseluruhan maksud ataupun keseluruhan cerita-cerita Al-Quranul Karim berkenaan dengan munafik. Quran telah ada satu surah yang khusus bagi orang munafik. Nama surah Al-Munafiqin itu kan. Saya anjurkan kepada sidang pendengar untuk terus menjadi orang yang suka mengkaji, suka mempelajari dan menghayati agama Islam. Dan di situ tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar juga bertanggungjawab untuk mengkaji lebih lanjut, berbahas dan berbincang dan membaca. Tidak boleh Islam ini difahami melainkan dengan membaca. Ayat yang pertama diturunkan berkenaan dengan tanggungjawab itu juga adalah untuk membaca. Jadi tuan-tuan nanti balik di rumah ada masa lapang, gunakan masa selepas maghrib, kalau tidak pergi kuliah maghrib, ya, gunakan masa rehat, ya, dan sebagainya, masa-masa yang terluang untuk membaca Al-Quran dan maksudnya. Kita orang Melayu ni memang kena begitulah, pasal kita tidak mahir Al-Quran, ya. Bahasa Arab kita bukan tidak mahir Al-Quran, kita Quran hebat, dari sudut tajwidnya, taranumnya kita hebat, tapi dari sudut maksudnya saya rasa kita tidak seperti orang Arab lah, sebab itu bahasa mereka tidak perlu membaca maksud untuk memahami ayat Quran. Saya serukan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membaca Al-Quran berserta maksudnya. Sebelum pergi tafsir, sebelum kita pergi tafsir, kita baca maksudnya. Kalau boleh kita beli Quran yang ada terjemahan. Beza kan terjemahan dengan tafsir tu. Tafsir tu yang sampai 5-6 jilid tu. Tapi yang terjemahan tu kan satu saja. Dia ada satu jilid je. Jadi beli tu supaya sambil kita baca ayat tu, bila kita baca kita tak faham dia, kita tengok maksud dia. Ya, Quran ini bersifat nur, cahaya. Dia tidak mungkin menyesatkan manusia. Orang jadi sesat membaca Al-Quran kerana dia tidak mahu memahami Al-Quran bermula dengan iman. Sebab itu kita tanam iman untuk faham Al-Quran. Orang beriman bila dijumpa ayat Quran berkenaan dengan wajib solat, aqimus solah, dia tak confuse. Dia tidak rasa solat ni yang mana solat yang berdiri je ke, yang 4 rakaat ke, yang 5 waktu ke, yang semayang Aidil Adha ke, yang semayang nafilahnya sunat-sunat termasuk sekali ke. Dia tak jadi keliru. Pasal apa? Kerana dia tanam kefahaman memahami ayat Quran itu kerana iman. Maka bila dia baca ayat diri kala semayang, dia tahu ini semayang 5 waktu. Dia tak jadi kelang kabut untuk faham di mana. Tapi ada orang yang baca ayat yang sama, dia kata semayang itu bukan berdiri. Bukan dengan rukuk, dengan sujud. Sebab Allah sebut aqimus solah, berdiri dia semayang. Dia semayang ni berdiri aja. Ini tak masuk dengan puak-puak yang semayang pakai niat je. Ya, kumpulan yang pakai semayang niat ni lagi capek. Dia pakai semayang berdiri. Kimu ni kan berdiri. Qama yaqumu, jadi berdiri je, tak payahlah rukuk dan sujud. Pasal apa? Masalah ni penyakit bila dia baca Quran tidak dimulai dengan penanaman iman. Ini berlaku pada orientalis. Ini berlaku pada orang-orang kafir yang mereka belajar Quran tapi tetap tak masuk Islam. Kita tanya, kenapa ustaz dia? Kenapa ada orang kafir yang boleh hafal Quran? Ada orang kafir yang boleh menulis perbahasan Al-Quran. Mereka boleh kaji, ada yang hafal. Kita kata kerana mereka tanam membaca Al-Quran atau tanam kefahaman Al-Quran itu bukan bermula dengan iman. Sebab itu tanam iman, insya-Allah bila kita jumpa ayat Quran berhubung dengan perintah-perintah Allah, maka kita tidak akan jadi keliru. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri-siri kuliah
tadabbur, insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Saya mohon kemaafan seandainya apa yang saya sampaikan ini mengguris perasaan tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar. Tidak lain dan tidak bukan niat di hati adalah untuk memberikan kefahaman khususnya pada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, juga sebagai benteng kepada kita untuk kita menjadi golongan yang beristiqamah dengan agama dan orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri di sini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wa jazakumullah ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.